kisah sudah padam dari kita. Selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, iaitu Imam Haji Suhaili. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Imam Haji Muhammad Suhaili bin Haji Yaakob dilahirkan di Kampung Sungai Biawak, Muara, negara Brunei Darussalam dalam tahun 1918. Beliau mempunyai 6 orang adik-beradik. Kesemuanya lahir di Pekan Muara, iaitu 1. Dayang Zayah binti Haji Yaakob. 2. Dayang Hajah Badariah, Dayang Katong binti Haji Yaakob, meninggal di Mekah. 3. Muhammad Sherbini bin Haji Yaakob, pernah jadi imam di Kuala Belait. 4. Muhammad Ali bin Haji Yaakob. 5. Muhammad Seruji bin Haji Yaakob. 6. Haji Muhammad Suhaili bin Haji Yaakob, Imam Suhaili. Ibu almarhum, Dayang Fatimah binti Awang Tarib, berasal dari Muara, Brunei. Telah berkahwin dengan Tuan Haji Yaakob bin Haji Ali, seorang imam dan juga pendakwah, berasal dari Kampung Cetok, Kelantan. Dayang Fatimah binti Awang Tarib adalah keturunan dari pehin orang kaya Shah Bandar Awang Muhammad Saleh, rujukan muka surat 447. Salasila Dato' Godam, PJDSM DSU Dr. Haji Awang Moht Jamil Al-Sufri. Dalam tahun 1923, beliau telah dibawa berpindah ke Sabah oleh ayahnya. Pada masa itu umurnya baru meningkat 5 tahun. Sebagai anak bungsu daripada 6 orang adik-beradik, beliau dikenali sebagai anak yang paling rapat dengan ayahnya. Beliau dikatakan mempunyai bakat keilmuan sejak kecil dan rajin belajar agama dengan ayahnya. Berkat daripada ketekunannya untuk belajar, beliau telah berjaya menimba ilmu pengetahuan agama yang membolehkannya menjadi seorang alim ulama yang disegani dan berjaya dalam hidupnya. Ketika berusia 16 tahun, iaitu pada 12 Oktober 1934, beliau telah dilantik menjadi imam daerah Putatan. Adalah dipercayai dengan pelantikan itu menjadikannya seorang yang paling termuda pernah memegang jawatan sebagai imam dalam sejarah negeri Sabah. Pada 11 Februari 1940, beliau berpindah dari Putatan kerana dilantik menjadi Imam Jesselton untuk menggantikan ayahnya yang terpaksa mengundur diri kerana menghidap penyakit lumpuh. Beliau sendiri mengarang isi khutbah Jumaat dan sebahagian buku khutbahnya masih ada dalam simpanan dan dalam keadaan baik. Kira-kira 7 tahun sebelum itu, iaitu pada 15 Julai 1933, beliau telah mendirikan rumah tangga dengan Siti Zalisa binti Haji Abdul Momin. Hasil daripada perkongsian hidupnya dengan isterinya itu, Imam Suhaili telah dikurniakan 8 orang anak seperti berikut. 1. Awang Abdullah bin Haji Moht Suhaili. 2. Awang Haji Abdul Kahar bin Haji Moht Suhaili. 3. Awang Haji Yahya bin Haji Moht Suhaili. 4. Awang Haji Muhammad Yunus bin Haji Moht Suhaili. 5. Awang Haji Mas'ud bin Haji Moht Suhaili. 6. Dayang Hajah Siti Nujaimah bin Haji Moht Suhaili. 7. Awang Zahri Azahri bin Haji Moht Suhaili. 8. Awang Haji Muhammad bin Haji Moht Suhaili. Dari segi sosial, beliau adalah manusia terbuka, bersikap lemah lembut dan peramah, tanpa mengira peringkat umur atau kedudukan. Beliau cepat mesra dan mempunyai ramai sahabat dari jauh dan dekat. Walaupun demikian, beliau adalah seorang yang berpendirian tegas dan teguh, berani menghadapi cabaran sekalipun dari pihak berkuasa kerajaan. Apalagi kalau cabaran itu menyentuh perkara agama, ia akan segera bertindak dan tampil ke hadapan. Dalam tahun 1941, pendirian beliau benar-benar teruji. Beberapa orang pemimpin masyarakat berkedudukan tinggi yang bergelar orang kaya-kaya, OKK, dan Ketua Anak Negeri, KAN,
telah bersetuju dan menyokong arahan kerajaan yang memerintahkan supaya binatang yang hendak disembelih seperti lembu dan kerbau ditembak terlebih dahulu sebelum disembelih mengikut cara Islam. Bagi Imam Suhaili, arahan itu adalah merupakan suatu tindakan yang mencabar dan menyentuh kesucian agama. Oleh itu beliau telah menentang arahan kerajaan itu sekeras-kerasnya sehingga membawa kepada perbahasan terbuka di antaranya dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang dimaksudkan itu di Mahkamah Anak Negeri Beaufort pada 10 Februari 1941. Dalam perbahasan itu Imam Suhaili ternyata di pihak yang benar sehingga mahkamah telah memihak kepada beliau. Dengan kemenangan beliau mempertahankan kebenaran inilah, ketokohannya semakin menonjol dan tersebar ke merata tempat di Sabah. Berita kejayaan seorang imam muda yang berusia 23 tahun berhadapan dengan pemuka-pemuka masyarakat yang berkedudukan tinggi dan berpengalaman itu telah tersebar luas. Selain daripada menjadi imam, beliau juga adalah merupakan seorang pemimpin. Beliau pernah mengasas sebuah persatuan Islam yang dikenali dengan nama Khairat Jumaat Muslimin, KJM, dalam tahun 1947. Iaitu setelah berkuburnya Parti Kebangsaan Melayu dan Barisan Pemuda, BARIP, di Sabah. Selama 16 tahun beliau berkhidmat dalam 2 buah daerah, iaitu 6 tahun di Putatan dan 10 tahun di Jesselton. Beliau telah menunjukkan perkhidmatan yang cemerlang. Pada 21 Januari 1950, beliau telah meletakkan jawatannya sebagai Imam Jesselton dan tempatnya diganti oleh Tuan Imam Pandin bin Jabai, iaitu murid beliau sendiri. Di antara punca yang menyebabkan beliau berhenti dari menjadi imam ialah kerana kerajaan British telah memberi notis kepada Masjid Bandar Jesselton dan penduduk Kampung Air supaya berpindah ke Kampung Sembulan. Beliau bukan sahaja membantah arahan itu tetapi juga tidak bersetuju dengan sikap sebahagian masyarakat kampung yang kurang tegas dalam mempertahankan kedudukan tempat tinggal mereka sehingga mereka gagal mempertahankan Kampung Air tersebut. Berkhidmat di negara Brunei Darussalam. Berikut adalah urutan tarikh yang terdapat dalam catatan diari almarhum ditulis dengan huruf Jawi semasa beliau mengadakan lawatan semula ke Brunei pada tahun 1949 dan sebelum menerima lantikan sebagai Naib Kadi Daerah Belait. 02-12-1949 pergi ke Brunei dengan Awang Osman. 06-12-1949 berjumpa dengan Chief Kadi di Pekan Brunei. 08-12-1949 memberi syarahan dalam Masjid Brunei. 10-12-1949 menghadap YTM Duli Pengiran Pemanca. 11-12-1949 menghadap YTM Duli Pengiran Bendahara. 12-12-1949 berjumpa dengan YM Encik Hassan, Setiausaha di YMM Sultan. 15-12-1949 pergi ke Muara untuk menziarahi kubur keluarga. 17-12-1949 pergi ke Tutung bersama-sama dengan YTM Pengiran Temenggung Pengiran Muhammad. 18-12-1949 balik semula ke Jesselton. 28-12-1949 YTM Duli Pengiran Pemanca Haji Muft Yasin tiba di Jesselton dan berjumpa saya 1950. 02-01-1950 YTM Duli Pengiran Pemanca bersama isteri balik ke Brunei. 20-01-1950 minta berhenti dari jawatan imam di Jesselton. 24-01-1950 bertolak dari Jesselton ke Brunei dengan kapal laut. 31-07-1950 sampai di Kuala Belait. Kira-kira 6 bulan kemudian iaitu pada 1 Ogos 1950, Kerajaan Negara Brunei Darussalam telah melantik Imam Suhaili menjadi Naib Kadi dan bertugas di daerah Belait. 01-08-1950 mula menjalankan tugas sebagai Naib Kadi daerah Belait. 12-08-1950 membuat lawatan ke Mukim Labi, Syarahan. 20-08-1950 membuat lawatan ke Miri, Sarawak, Syarahan. 24-08-1850
menyampaikan syarahan agama dalam Masjid Seria. 18.10 19.50 menghadap ke bawah DYMM Sultan dan menyembahkan dari hal sembahyang Jumaat. 21.10 19.50 merasmikan pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di Masjid Belait. 17.12 19.50 menghadap ke bawah DYMM Sultan dan menyembahkan mengenai sembahyang Jumaat. Sebagaimana di Sabah, maka begitulah juga Imam Suhaili di Brunei. Di mana sahaja beliau berada, sikapnya tetap sama. Sebenarnya Imam Suhaili mempunyai bakat ketokohan semula jadi. Inilah yang menyebabkan beliau kadang-kadang mendapat kejayaan dan tidak kurang pula mendapat halangan. Selama menjadi naib kadi di Kuala Belait, beliau mempunyai ramai murid dan pengaruhnya semakin kuat. Berikut adalah catatan dalam diary almarhum. 20.01 1951 YTM Duli Pengiran Bendahara melawat ke Kuala Belait. 10.02 1951 membuat lawatan ke Labi dan Kuala Balai. 19.12 1951 membuat lawatan ke Bukit Sawat. 27.02 1951 menyampaikan syarahan dan penghuraian hadis kepada murid-murid perempuan di rumah. 16.03 1951 menyampaikan syarahan agama di Kampung Los, Kuala Belait. 17.03 1951 membuat lawatan ke Kuala Balai. 20.03 1951 menghadap ke bawah DYMM Sultan di Kuala Belait. 07.04 1951 menyampaikan syarahan agama di Rumah Malai Besar, Seria. 16.07 1951 melawat ke Labi dan Kuala Balai. 08.08 1951 pergi ke Pekan Brunei untuk menghadiri majlis syariah. 31.08 1951 menghadap ke bawah DYMM Sultan. 05.09 1951 menyampaikan syarahan agama di KG Melayu, Kuala Belait. 18.09 1951 menyampaikan syarahan agama di Masjid Tutong. 20.09 1951 menyampaikan syarahan agama di Rumah PG Haji Sabtu di Kuala Belait. 04.10 1951 menghadap ke bawah DYMM Sultan di Kuala Belait. 23.10 1951 menghadiri majlis syariah di Pekan Brunei. 19.11 1951 didakwa di Mahkamah Sidil, British, atas dakwaan mengislamkan seorang perempuan Sikh. Sudah asyil balik tetapi menurut Hakim Mahkamah Sidil di bawah Undang-Undang British, perempuan masih di bawah umur kerana belum mencapai 21 tahun. Almarhum kesal kerana Mahkamah Sidil begitu hebat kuasanya sampai dapat mendakwa seorang kadi yang dilantik oleh DYMM Sultan. Dan almarhum berpendapat bahawa urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu bukanlah dalam kawalan Undang-Undang British. Peranan British Resident adalah sebagai penasihat sahaja. 23.11 1951 Mahkamah Sidil telah memutuskan untuk mengenakan denda sebanyak $300, satu jumlah yang agak besar pada masa itu, kerana dituduh bersubahat menculik serta mengislamkan seorang non-Muslim. Catatan, almarhum berasa kesal dengan keputusan Mahkamah Sidil, British, yang sewenang-wenang turut mencampuri urusan mahkamah syariah dan denda yang dikenakan pula dianggap terlalu berat kerana gaji kadi waktu hanyalah $185 sebulan. Almarhum terpaksa membayar denda tersebut untuk menelakkan diri dari di penjara. 30.11 1951 kesal dengan bidang kuasa yang terhad di Mahkamah Syariah Kadi dan juga tanpa ada campur tangan atau sokongan dari pihak atasan, maka pada hari ini almarhum telah menghantar notis untuk berhenti dari jawatan Naib Kadi. 07.12 1951 Dato' Perdana Menteri, bapa kepada Pehin ISA, berjumpa saya dan minta saya menarik balik notis untuk berhenti. 11.12 1951
mengutus surat kepada Dato' Perdana Menteri 31/12/1951 pergi ke Pekan Brunei berjumpa Chief Kadi. Pada 30 November 1951, Imam Suhaili telah meletakkan jawatannya sebagai Naib Kadi di Brunei. Beliau hanya dapat memberikan perkhidmatannya di negara tersebut selama 1 tahun 3 bulan. Ada 2 punca yang menyebabkan beliau meletakkan jawatannya sebagai Naib Kadi di Brunei ini. Punca pertama ialah kerana terdapat percanggahan dan perselisihan pendapat mengenai arahan menyempurnakan sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Salah seorang dari pegawai tinggi agama di Pekan Brunei, Bandar Seri Begawan, pada masa itu telah mengeluarkan arahan supaya umat Islam di Kuala Belait melaksanakan sembahyang Jumaat itu dikembar dengan sembahyang Zuhur. Perkara ini tidak dituruti oleh Imam Haji Suhaili dan beliau memperkukuhkan pendapatnya dengan mengetengahkan surat-surat daripada Mufti Johor, Mufti Kelantan dan Mufti Perak, dan mereka menyokong tindakan Imam Suhaili. Punca yang kedua ialah kerana mengislamkan Bibi Chana, seorang wanita bangsa Sif. Tindakan mengislamkan wanita Sif tersebut telah dibawa ke Mahkamah Tinggi di Kuala Belait pada 19 November 1951 atas tuduhan menculik seorang anak yang belum bebas daripada jagaan ibu bapa, kerana umur gadis tersebut belum sampai 21 tahun. Imam Suhaili didakwa sebagai bersubahat kepada orang yang membawa gadis tersebut ke rumah beliau. Bagi Imam Suhaili, Bibi Chana datang ke rumah beliau kerana rumah beliau adalah pejabat kadi dan beliau sendiri adalah kadi. Segala masalah yang timbul di hadapan kadi tentunya akan diselesaikan menurut undang-undang dan peraturan Islam yang telah diamanahkan kepada beliau. Tindakan beliau mengislamkan Bibi Chana adalah satu pelaksanaan syariat Islam. 2 punca inilah yang menyebabkan Imam Suhaili meletakkan jawatannya sebagai Naib Kadi. Setelah berhenti daripada jawatan Naib Kadi, beliau meninggalkan negara Brunei Darussalam dan kembali ke Sabah. Di Sabah, beliau masih mempunyai rumah dan tanah di Putatan. Kali ini beliau tidak lagi menjadi imam tetapi bergerak sebagai pendakwah dan dijemput dari daerah ke daerah oleh murid-muridnya. Dengan itu, kedudukan beliau di Sabah kukuh semula. 2 tahun kemudian, isteri beliau Siti Zalisha telah jatuh sakit dan meninggal dunia pada 17 September 1953 di Hospital Besar Jesselton. Jenazah almarhumah dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Batu 2,5 Jalan Tuaran, Kota Kinabalu. Setahun selepas isteri beliau meninggal dunia, beliau berkahwin dengan Dayang Hajah Salmah binti Pehin Udana Laila Radin M.S. Hanafi, Pehin Inci Awang, di negara Brunei Darussalam pada 22 Ogos 1954. Perkahwinan mereka ini melahirkan 3 orang anak iaitu 1. Dayang Hajah Ainah binti Haji Moht Suhaili. 2. Awang Muhammad Syafi bin Haji Moht Suhaili. 3. Awang Mahadi bin Haji Moht Suhaili. Setelah berkahwin, beliau menceburi bidang perniagaan. Walaupun begitu, beliau tidak meninggalkan kebiasaannya dan terus bergiat dalam lapangan agama. Pada 28 Februari 1954, beliau telah berpindah ke Pulau Labuan untuk memenuhi jemputan Awang Haji Muhammad Daud bin Sulaiman yang mengajaknya berniaga bersama-sama dalam sebuah perniagaan yang bernama Syarikat Parti Kebangsaan Melayu di sana. Sebagai seorang guru agama yang rajin berdakwah, Imam Suhaili telah meneruskan kegiatan dakwah di Pulau Labuan sebagaimana di tempat-tempat lain. Ceramahnya yang lemah lembut dan disertai dengan ilmu agama yang ada padanya, beliau menarik minat masyarakat Islam di pulau itu. Akhirnya kegiatan dakwah beliau telah mendapat sambutan hangat menyebabkan di sana pengaruh beliau semakin kuat. Secara tidak disedari kegiatan dakwah beliau telah diekori oleh pengintip-pengintip yang dilepaskan oleh penjajah. Sungguh pun dalam ceramah-ceramahnya beliau hanya menyentuh soal-soal agama, tetapi disebabkan pengaruhnya semakin kuat, kegiatannya di sana sentiasa diawasi. Gerakan dakwahnya selalu dihalang dengan berbagai cara oleh pihak yang berkuasa kerajaan British waktu itu. Pada 13 Ogos 1956, beliau telah diarah oleh kerajaan British dengan memberi notis 24 jam untuk keluar dari negeri Sabah dengan alasan beliau rakyat negeri Brunei. Kalau tidak keluar dalam tempoh yang diberikan itu,
beliau akan ditangkap dan akan dibicarakan atas tuduhan melanggar peraturan imigresen. Dengan demikian, beliau terpaksalah patuh dengan arahan itu dan balik semula ke Brunei. Arahan yang memaksa beliau keluar dari Pulau Labuan dalam tempoh 24 jam itu telah disambut baik oleh murid-muridnya di Kuala Belait yang pernah belajar kepadanya di suatu masa dulu. Kedatangan beliau pada kali itu akan memberi peluang kepada mereka untuk belajar sekali lagi. 08-09-1954 pergi berjumpa dengan Chief Kadi mengenai urusan untuk membuka kelas ugama. Catatan bermula dari selepas meletakkan jawatan sebagai Kadi Daerah Belait, beliau meneruskan kehidupan beliau dengan bergerak sebagai pendakwah bebas. Istilah zaman ini, menyampaikan syarahan demi syarahan di sana-sini, terutama sekali di surau-surau, masjid-masjid dan rumah-rumah. Beliau juga mengajar Al-Quran kepada orang-orang dewasa, lelaki dan wanita dan kanak-kanak secara informal, di rumah. Di samping itu, beliau melibatkan diri dengan perniagaan runcit untuk menampung belanja keluarga seharian. Dan juga setelah mendapat kebenaran dari pihak berwajib, beliau telah membuka kelas-kelas agama bagi orang-orang dewasa dan mengajar secara formal, mengikut sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama. Untuk makluman para pendengar sekalian, tidak ada rekod yang beliau diberikan allowance oleh sesiapa atau menerima bayaran dari murid-murid. Tugas ini dilakukan secara sukarela dan penuh tanggungjawab sebagai seorang pendakwah. Seorang peniaga Arab dari negeri Yemen bernama Syekh Saleh, iaitu bekas murid beliau sendiri yang telah lama berniaga di Kuala Belait, telah membenarkan Imam Suhaili menggunakan tempatnya untuk memberi peluang kepadanya membuka perniagaan pada 26 September 1956. Imam Suhaili telah memulakan perniagaannya berkedai runcit di tengah-tengah bandar Kuala Belait. Usaha beliau berniaga kedai runcit ini mendapat sambutan baik dan ramai pelanggannya. Membuka kelas agama untuk murid-murid dewasa. Sambil menjalankan perniagaan kedai runcit, beliau juga sempat membuka kelas agama khusus untuk orang-orang dewasa. Beliau meminta izin daripada Jabatan Agama di Pekan Brunei untuk menggunakan beberapa buah kelas di bangunan Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin Kuala Belait. Setelah diluluskan dan juga diberikan tauliah untuk mengajar dengan menghantarkan contoh kitab-kitab yang digunakan sebagai buku teks dan rujukan, maka barulah beliau mula mengajar murid-murid yang jumlahnya ketika itu lebih 100 orang. Beliau juga pernah dibawa mengikuti rombongan beberapa orang anggota kerajaan dan awam ke beberapa buah negeri di Malaysia. Waktu itu disebut Malaya, yang dianjurkan oleh kerajaan Brunei, iaitu bertujuan untuk melawas sambil belajar dan meninjau cara-cara pilihan raya diadakan di sana. 1961. Keterangan yang sama juga didapati daripada bekas wakil tetap NBD ke UN, Pehin Haji Jaya Abdul Latif. Dari catatan diari almarhum, tarikh 1961, 05-05-1961, pergi ke Malaya kerana memerhati dan mempelajari cara-cara pilihan raya diadakan. 07-05-1961, menetap di Federal Hotel, Kuala Lumpur. 10.05-10.961, sampai di Ipoh, tinggal di Olympic Inn Hotel. 14.05-1961, sampai di Penang, menetap di Peking Hotel. 15.05-1961, sampai di Kuala Lumpur, tinggal di Federal Hotel. 17.05-1961, sampai di Kuantan, Pahang, menetap di Rest House, Kuantan. 18.05-1961, sampai di Kota Baru, Kelantan, tinggal di Rest House. 21.05-1961, sampai di Singapura, tinggal di Singapore Hotel. 24.05-1961, sampai di Brunei. 25.05-1961, sampai di Kuala Belait. 17.06-1961, diadakan rapat umum di Brunei. 1962 pilihan raya diadakan di seluruh negeri Brunei. Selain dari mengajar di kelas agama,
Beliau juga masih meneruskan mengajar Al-Quran di tingkat 2 kedai tempat kediaman beliau. Rutinnya setiap hari ialah seperti berikut. Bermula jam 10 pagi, beliau mengajar murid-murid wanita. Di sebelah malam selepas sembahyang maghrib, beliau mengajar pula murid-murid lelaki. Bagi murid-murid yang baru belajar, anak-anak beliau juga turut membantu. Oleh kerana terlalu ramai murid, beliau memberi tumpuan kepada murid-murid yang sudah pandai membaca Al-Quran. Mereka yang belum pandai akan menerima bimbingan dari anak-anak almarhum. Bagi murid-murid yang telah pandai, beliau teruskan mengajar. Dalam masa 3 tahun perniagaan beliau telah melangkah maju setapak lagi. Beliau telah berjaya membuka stesen minyak petrol, Syarikat Perniagaan Melayu, di Kuala Belait pada 2 Februari 1969. Kedua-dua bidang perniagaan beliau berjalan serentak dan maju. 10 tahun kemudian, dengan kerjasama isterinya, Dayang Hajah Salmah, beliau telah mendirikan sebuah kedai baru milik sendiri dan tidak lagi menyewa kedai Syiif Saleh. Walaupun sibuk dengan perniagaannya, namun beliau tetap terus dengan tanggungjawabnya dan bergiat cergas mengembangkan dakwah Islamiah. Beliau telah membahagikan masanya untuk mengajar agama mulai jam 10 pagi selepas membuka kedai hingga ke jam 11 dan selepas itu akan disambung dengan murid-murid yang lain pula bermula dari jam 4 petang hinggalah sebelum maghrib. Dan selepas akan disambung lagi sesi pembelajaran selepas maghrib hinggalah selepas sembahyang isyak setiap hari. Sebilangan besar daripada murid-muridnya adalah dari Kuala Belait sendiri dan selebihnya dari Pekan Seria, Tutong dan Bandar Seri Begawan.